Assalamualaikum. Dalam video yang lepas saya dah share dengan tuan-tuan cara untuk pasang sistem kuasa solar untuk sebuah rumah yang memang tak ada power daripada TNB. Dan dalam pemasangan tu kita gunakan solar hybrid inverter sistem 12 volt yang dekat belakang ni. Dan memandangkan sistem ni adalah sistem 12 volt, jadi memang sangat sesuai kita gunakan inverter yang sama untuk pemasangan sistem kuasa solar dalam camper van, RV ataupun motorhome. Okey, sedikit info tentang inverter ni. Inverter ni adalah inverter solar hybrid sistem 12 volt dan 12 volt tu merujuk kepada voltage bateri yang kita gunakan. Untuk inverter hybrid ni kita boleh ada lebih daripada satu power source untuk cas bateri dan untuk kita gunakan. Power source yang pertama adalah daripada solar panel dan yang kedua adalah AC input power daripada TNB ataupun power daripada generator. Bagi inverter yang boleh support lebih daripada satu input, yang tu kita namakan sebagai hybrid inverter. Dan maksimum power output daripada inverter ni adalah 1500 watt. Bagi saya 1500 watt ni dah lebih pada cukup untuk camper van ataupun untuk van yang kecil. Tapi kita ada satu masalah dengan inverter ni dari segi minimum input voltage daripada solar panel. Untuk inverter ni minimum input voltage untuk start charging adalah 130 volt. Dalam video yang lepas pun berdasarkan kiraan dan juga testing yang kita buat, kita perlukan 4 keping solar panel 400 watt. Jadi total solar panel array adalah 1600 watt. Untuk pemasangan di rumah, mungkin kita tak ada masalah sebab kita ada ruang yang lebih besar. Tapi untuk van ataupun untuk camper van, kita ada ruang yang terhad. 4 keping solar panel 400 watt ni, panjang 14 kaki dan lebar adalah 6 kaki lebih. Untuk camper van ni, kita memang ada ruang yang terhad, jadi mustahil kita boleh pasang 4 keping solar panel 400 watt ni. Jadi, untuk atasi masalah input voltage yang tinggi ni, kita akan gunakan external solar charge controller jenis MPPT. Okey, untuk setup yang kita nak buat hari ini, kita akan gunakan solar panel 400 watt. Dan untuk dapatkan 400 watt solar panel ni, tuan-tuan ada dua pilihan. Yang pertama, gunakan sekeping solar panel 400 watt ataupun gunakan 4 keping solar panel 100 watt. 100, 100, 100, 100 dapatlah 400 watt. Tapi apa yang saya nak highlight pada tuan-tuan adalah dari segi ruang yang kita perlukan untuk pasang solar panel. Kalau tuan-tuan gunakan sekeping solar panel yang 400 watt ni, panjang solar panel ni 188 cm panjang, kemudian lebar 104 cm lebar. Kemudian kalau untuk yang 4 keping solar panel 100 watt ni, panjang ataupun ruang kita perlukan panjang 268 cm dan lebar cuma 103 cm saja. Okey. Jadi, saiz ataupun array yang tuan-tuan nak gunakan ni pun mainkan peranan juga berdasarkan ruang yang tuan-tuan ada dekat atas bumbung. Kalau kita tengok kat sini, sekeping solar panel 400 watt ni menggunakan ruang yang lebih kecil berbanding dengan 4 keping solar panel 100 watt ni. Dan lagi satu faktor yang kita ambil kira adalah dari segi harga. Untuk sekeping solar panel 400 watt ni, harga panel antara RM850 hingga RM900. Untuk solar panel 100 watt ni, sekeping solar panel ni harga dia RM250. Jadi total untuk 4 keping ni adalah RM1000. Itu belum termasuk dengan shipping lagi. Ni adalah MPPT Solar Charge Controller yang akan kita gunakan hari ini. Untuk charge controller ni dia boleh support sistem 12 volt ataupun sistem 24 volt. Dan yang paling penting kita akan tengok maksimum input voltage daripada solar panel adalah 55 volt. Dan charging current maksimum adalah 20 amp. Kalau ikutkan untuk charge controller ni, maksimum solar panel hanyalah 260 watt saja. Tapi untuk setup ni, kita akan gunakan 400 watt solar panel. Maksudnya kita akan gunakan solar panel yang lebih daripada power rating yang sepatutnya. Dan tuan-tuan jangan risau, tak ada masalah. Sebab solar charge controller ni dia ada function untuk current limit. Maksudnya kalau kita gunakan solar panel yang lebih besar, apa yang akan jadi? Dia cuma akan limitkan jumlah current untuk charging saja. Tapi tuan-tuan kena pastikan maksimum input voltage mestilah tak lebih daripada 55 volt daripada solar panel. Untuk solar charge controller yang biasa sama ada MPPT ataupun PWM, kebiasaannya kita akan ada 3 terminal yang utama. Yang pertama sambungan solar panel, sambungan bateri dan juga untuk sambungan load. Tapi untuk solar charge controller yang memang design khas untuk camper van ni, dia cuma ada 2 terminal saja. Dia ada sambungan solar panel dan juga bateri. Dan untuk load sama ada inverter ataupun lampu yang DC, kita akan ambil direct dekat bateri. Sebab tu kalau tengok dekat belakang ni, kita cuma ada 2 terminal utama. Ini untuk sambungan bateri, yang ni adalah untuk sambungan ke solar panel. Kalau ikutkan pada spek untuk solar charge controller ni, untuk sistem 12 volt, maksimum solar panel adalah 260 watt.
Dan untuk sistem 24 volt, maksimum solar panel adalah 520 watt. Tapi untuk pemasangan kita ni, kita akan gunakan 400 watt solar panel untuk sistem 12 volt. Untuk kita buat sambungan antara solar charge controller dengan bateri ni, kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita gunakan kabel, kita sambungkan dekat terminal bateri ni direct kepada bateri yang di bawah. Ataupun lagi satu pilihan, kita gunakan kabel yang sudah ada ni, kita tumpang kabel ni dan kita akan gunakan terminal start ni. Satu untuk positif dan satu lagi untuk negatif. Untuk saiz kabel daripada solar charge controller ni kepada bateri, tuan-tuan boleh gunakan kabel 10 AWG ataupun kabel 6mm persegi. Tak perlu terlampau besar sebab maksimum charging current hanyalah 20A saja. Okey, untuk setup ni saya akan gunakan terminal start dan kita akan pasangkan terminal start ni pada bahagian ni dan kita akan tumpang kabel yang sedia ada ni. Ada 3 sebab kenapa saya nak gunakan terminal start ni. Sebab yang pertama, kita nak jimatkan kabel, kita tak perlu lagi nak tarik kabel daripada solar charge controller kepada bateri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita nak gunakan untuk peralatan DC, load DC sebagai contoh, nak buat untuk cigarette lighter port, ataupun kalau kita ada lampu-lampu yang menggunakan 12 volt DC, kita boleh sambungkan terus dekat terminal start ni ataupun dekat fuse block. Dan sebab yang ketiga, dalam next video saya akan share juga dengan tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak pasangkan sekali DC to DC charger. Maksudnya bila kita dah pasangkan DC to DC charger ni, kita dah ada 3 power source untuk charge bateri. Yang pertama, kita boleh charge bateri tu dengan menggunakan AC power sama ada daripada TMB ataupun generator. Yang kedua, kita akan charge daripada solar. Dan yang ketiga, kita boleh charge dengan menggunakan alternator yang sedia ada dalam van. Dan untuk DC to DC charger ni, saya akan share dalam next video nanti. Okey, terminal start saya dah siap pasangkan. Satu untuk positif, satu untuk negatif. Dan tuan-tuan kena ingat, sebelum tuan-tuan nak pasangkan terminal start ni ataupun nak buat apa-apa saja sambungan, tuan-tuan kena buka dulu sambungan kepada bateri. Bila dah selesai kita buat semua pemasangan ni, baru kita sambungkan balik kepada bateri. Dan lagi satu, terminal start yang saya gunakan ni, dia tak ada cover dekat sini. Bila kita dah sambungkan kat bateri nanti, kat sini kalau bersentuh, dia akan berlaku spark, dia akan berlaku short circuit. Jadi tuan-tuan kena pastikan jangan ada besi ataupun apa saja pengalih yang tersentuh di antara terminal start positif dengan negatif ni. Dan kalau tuan-tuan boleh cari terminal start yang ada cover, lebih baiklah. Tapi untuk ni kita kena berhati-hatilah. Untuk pemasangan ni pun saya jarakkan sikit antara terminal start positif dan negatif ni untuk mengurangkan risiko berlaku short circuit takut tersentuh. Okey, solar charge controller pun saya dah sambungkan dekat terminal start ni. Untuk bahagian terminal bateri ni kita sambungkan kepada terminal start, positif pada positif dan negatif pada negatif. Dan yang ni adalah untuk sambungan kepada solar panel. Dekat sini saya letak 2 breaker. Satu breaker untuk sambungan antara solar charge controller dengan kita punya power source, kita punya bateri. Dan lagi satu breaker untuk sambungan kepada solar panel. Dan untuk breaker ni, saiz breaker ni saya gunakan breaker 30A. Ini kabel 10 AWG, maksimum current adalah 40A. Dan kita tahu charging current daripada solar charge control ni maksimum adalah 20A saja. Jadi saya gunakan breaker 30A sebab tujuan penggunaan breaker ni adalah untuk protect kabel ni. Dan current yang akan lalu daripada solar charge controller ke bateri pun takkan lebih daripada 20A. Jadi saya gunakan breaker 30A dengan kabel 10 AWG. Cuma untuk bahagian solar panel ni, saya dah tak ada breaker 30A. Saya gunakan breaker 80A. Dari segi rating memang salah lah. Tapi fungsi dia dekat sini hanyalah sebagai switch untuk putuskan dan buat sambungan antara solar charge controller dengan solar panel. Hanya berfungsi sebagai switch sahaja. Tapi kalau berlaku short circuit, dia akan trip jugalah. Cuma bila kita gunakan breaker yang lebih besar daripada rating yang sepatutnya, kalau overcurrent kita tak akan ada protection daripada overcurrent. Itu saja. Kalau sebagai switch tak ada masalah untuk putuskan dan juga untuk buat sambungan antara solar charge controller dengan solar panel. Dan untuk cara nak pasang ni sebenarnya sebelum ni pun saya dah buat banyak video yang sesuai untuk beginner. Dan untuk solar charge controller pun memang dah ada review video. Dan saya buat test untuk solar charge controller ni. Tuan-tuan boleh tengok link video kat atas ni lah. Dan untuk cara nak pasang pun saya dah buat dah. Dan untuk solar charge controller ni memang ada untuk Bluetooth punya monitoring. Tuan-tuan boleh gunakan handphone untuk monitor. Nak tengok voltage bateri, nak tengok berapa charging current, berapa power daripada solar panel. Semua kita boleh tengok dekat handphone saja. Lagipun untuk solar charge controller ni dari segi sambungan mudah saja. Cuma ada terminal untuk bateri dan untuk solar panel. Itu saja. Okey, sekarang kita balik pada cerita tentang solar panel. Yang mana satu tuan-tuan nak guna. Sama ada nak guna sekeping 400 watt ataupun 4 keping 100 watt. Total akan jadi 400 watt juga. Selain daripada saiz solar panel ataupun ruang yang kita ada atas bumbung tu, lagi satu benda yang tuan-tuan kena ingat tentang maksimum voltage yang boleh masuk dekat kita punya solar charge controller. Untuk solar panel 100 watt ni, voltage bagi satu panel adalah 20 volt.
dan kita gunakan ni adalah charge controller MPPT. Untuk MPPT ni, kita kena sambungkan secara siri supaya dia lebih efisien. Untuk 4 panel ni, satu keping 20 volt. Kalau kita sambungkan semua secara siri, dia dah jadi 80 volt. Dah lebih daripada spek yang ada dekat kita punya solar charge controller. Jadi kalau kita sambungkan juga secara siri 4 panel ni, terus masuk kat solar charge controller kita akan rosak sebab dah over voltage. Jadi untuk atasi masalah tu, apa yang kita kena buat? Kita kena buat sambungan secara siri dan selari. Maksudnya 2 keping panel sambung secara siri, kemudian kita selarikan pula dengan 2 lagi keping panel disambungkan secara siri. Maksudnya kita ada siri dan paralel. Tapi masalahnya bila kita nak buat siri dan paralel ni, kita dah perlukan lagi satu peralatan, 2 sebenarnya. Kita perlukan 2-to-1 combiner untuk combine, untuk selarikan. Bermaksud tuan-tuan dah perlukan lagi satu peralatan untuk buat sambungan secara siri dan juga selari. Itu pun dah melibatkan kos. Satu konektor tu RM40, dua konektor dah RM80. Dan selain daripada tu juga, untuk mounting solar panel dekat atas bumbung, tuan-tuan kena beli bracket ataupun apa saja kaedah yang tuan-tuan gunakan untuk nak lekatkan panel atas bumbung tu. Tuan-tuan kena beli untuk 4 panel. Berbanding dengan kita gunakan satu keping solar panel 400 watt tadi, kita cuma perlukan bracket untuk satu keping solar panel saja. Kita juga kena tengok kepada teknologi yang ada pada solar panel tu. Solar panel yang 400 watt tu adalah solar panel dalam kategori premium. Dan untuk solar panel yang ni, bukanlah kata tak bagus, tapi nak cari spec sheet pun tak ada. Masa kita beli, tak ada spec sheet, tak ada rujukan. Apa yang kita boleh tengok, cuma boleh tengok apa yang dilabel dekat belakang solar panel ni sajalah. Berbanding dengan solar panel yang 400 watt tu, itu memang berkualiti daripada Qcell, dan tu adalah dia punya premium grade solar panel lah. Yang tu mudah kita nak rujuk, dia ada spec sheet, semua ada cerita detail, kita boleh tengok dia punya STC, semua ada dalam tu. Berbanding panel yang murah ni, murah pun tak murah sangat lah, sekeping 200.5, 4 keping dah RM1,000. Yang tadi tu RM800, 800.5 hingga RM900, berkualiti, premium grade, dan dia memang ada test sheet, kita boleh rujuk dia punya spek, semua detail. Jadi bagi saya lah, pada pendapat saya, kalau tuan-tuan nak pasang dekat camper van dan tuan-tuan ada ruang untuk sekeping solar panel 400 watt, lebih elok tuan-tuan gunakan sekeping solar panel 400 watt. Tuan-tuan tak payah gunakan combiner dan sebagainya. Dan lagi satu, untuk solar panel, kalau kita sambungkan secara siri macam ni, kalau salah satu panel rosak, apa akan jadi? Dia akan efek 3 lagi panel yang lain. Berbanding dengan satu keping solar panel, kalau dia rosak, memang semua rosak lah. Cuma kalau dia rosak, kita tahulah sebab kita tak dapat langsung output daripada solar panel. Berbanding yang ni, kalau yang satu ni rosak, yang lain masih produce power lagi, kita pun tak tahu sama ada solar panel kita ni elok ataupun tak. Cuma kita akan dapat low power. Tapi yang tu bergantung pada tuan-tuan lah. Mungkin ada orang selalu check, dia suka check dia punya solar panel, itu terpulang. Tapi bagi saya yang paling mudah, gunakan sekeping 400 watt. Dan tuan-tuan pun tak perlu nak gunakan combiner dan sebagainya. Okey, inilah dia gambaran ketinggian solar panel ni. Lagi tinggi pada saya. Berat solar panel ni dalam 22 kilo je. Okey, macam biasalah, lepas siap pasang je, dua benda, tak hujan malam, tak malam hujan. Tapi tak apa, bagus juga sebab untuk sistem ni nanti, tuan-tuan pun tahu saya gunakan solar panel yang lebih besar daripada yang sepatutnya. Dan sebenarnya tujuan saya gunakan solar panel yang lebih besar ni, sebab saya nak sistem ni akan mula cas pada awal pagi sehinggalah lewat petang, ataupun dalam keadaan cuaca mendung pun kita masih lagi dapat hasilkan tenaga yang cukup untuk cas bateri. Berbanding kalau kita gunakan solar panel yang lebih kecil, bila semakin gelap, kita mungkin tak akan dapat cas langsung. Tapi kalau kita gunakan solar panel yang lebih besar, kita akan dapat sedikit kelebihan ketika cuaca mendung ataupun dalam keadaan hujan. Jadi bila gunakan solar panel yang lebih besar ni, dia akan start charging awal, seawal pagi, mungkin pukul 7 pagi dan hinggalah pukul 7 petang. Jadi untuk next video kita akan test sistem ni, dan pada masa yang sama kita akan pasang DC to DC saja untuk kita cas bateri ni dengan menggunakan alternator yang sedia ada dalam kereta kita. Dan untuk pemasangan tu saya tak ada camper van lagi, saya akan pasangkan pada kereta saya, Nissan Grand Livina. Itulah saya punya camper. Jadi nampaknya sampai sekat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Komponen Asia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bagi tuan-tuan yang nak menyumbang untuk peralatan dan juga konten-konten video seterusnya nanti, tuan-tuan boleh gunakan function Super Tank di bawah.